kan Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel Azina Haris channel. So stay tuned guys. Sekarang pukul 1.54 pagi. Okay, kali ni dia nak story sikit tentang pengalaman Rin dekat hospital sebabkan COVID-19. Dan Rin nak story sikit pasal apa yang terjadi dekat hospital. So yeah, let's go guys. Okay, ini terjadi kepada Rin 3 hari sebelum Rin balik daripada hospital. Okay, Rin berada di hospital lama juga. Okay, sebabkan COVID-19 lah. So masa Rin terjadi kena COVID hari tu, husband Rin pun kena COVID juga, tapi dia pergi ke Mike Serdang. So Rin dekat hospital lah. Okay, so Rin nak cakap sikit tentang selepas 3 hari Rin berada di hospital sebelum balik, ada kejadian yang terjadi kepada Rin. So kita akan Rin akan cerita tentang apa yang terjadi kepada Rin. So yeah. Okay, sebelum kita akan terus ke pengalaman Rin tu, Rin nak cerita sikit simptom COVID-19 tu lah. Masa Rin kena masa tu, and then simptom pertama adalah demam, sesak nafas, and berterusan lah demam tu tau. And then deria bau saya ya telah hilang ya anda semua. Okay, jadi di situ macam memang kita dah jadi macam tertuarah lah sebabkan first Rin kena tu Rin pergi klinik kerajaan. Okay, Rin check kat situ sebab Rin dah rasa tak sedap masa malam tu, and then Rin tak fikir habis lagi, and Rin rasa macam risau macam mana risau je sebab kita dah rasa macam tak sedar hati disebabkan simptom ni lah. And Rin cakap kita dengan husband, Rin tak sedap, and dia kata okay, kita cuti 1 hari. Dia cuti kat situ lah, dia cuti 1 hari, and then pergi ke klinik kerajaan lah, spot check lah, spot check. Okay, and check diri kita sendirilah gitu. And then husband pun check juga, takut ada simptom lain kan, macam tu. And then masa tu juga pergi, dan memang iyalah kena COVID-19. And lepas dikatakan kena kuarantin kat rumah, kuarantin dalam 3 hari 4 hari macam tu, dia memang dah tak boleh nak buat apa lah. Memang dah sesak nafas habis lah korang. Lepas tu, and then yang teruslah ke CAC, and yeah, and terus dicheck Rin and pakai pernafasan untuk bagi Rin tu, sebab Rin dah drop gila. Dah drop apa? 80 silap Rin, drop 80 korang. And yeah, di situ juga Asbury pun dah check everything, and dia kena pakai gelang. Okay, gelang pink and merah silap Rin lah. And yeah, macam tu lah kan. So diceritakan begitulah, and teruslah pergi hospital. And husband pukul 6 petang macam tu, dia pula pergi ke Mike Serdang. Jadi masa tu memang kita orang tak berjumpa lah masa kejadian itu ya. Gitu. Inilah bermulanya kisah di dalam hospital. Okay, first tu Rin memang maksudnya ke ward biasa dululah, ke ward tempat COVID punya tempat yang memang ditutup dengan memang tak adalah diperhatikan dululah, kira perhatikan maksudnya gitulah. Dicek situ and tengok macam mana apa semua, sebab kita kena pantau lah. Di jawapan situ kena pantau ya. Okay, dah kena pantau semua tu, and last masuk juga ke ward 2 tak silap Rin. Jadi di situ memang khas untuk COVID saja. Okay, dia masuklah hari ke berapa dia masuk situ? 2 hari. 2 hari tak silap Rin.
masuk ke ward tu. Masa tu memang ramai orang dah kat situ. Tak kira campur lah. Tak kira Melayu, India, tua, muda, kecil, molek gitu, semua ada kat situ. Kalau orang kan macam asing-asing kan, ni is very semua sekali. Okay, di situ memang dah kisah cerita dia lah, pengalaman. Rin rasa macam lain macam sebab point ni kat situ adalah kita akan mengatasi pula rasai kita akan rasai kita punya itulah. Okay, so di situ Rin dah bermulalah kisah cerita Rin masa tu, lepas terjadi 3 hari sebelum nak balik rumah itu. Rin dah mula berubah sikap, Rin dah bermula jadi orang lain. Okay, Rin bukan diri Rin sebenarnya. Di situ pun Rin dah tak boleh jalan lagi. Masa tu memang Rin tak boleh jalan. Efek dia, satu benda simptom tu adalah efek dia adalah kaki. Dia akan kita punya kaki lah, and then memang tak boleh bergerak, and then kena papah dengan nurse. Okay, nurse 2 orang papah ke bilik mandi. Dan tu Rin memang tak mandi, korang jujur pada korang, Rin tak mandi lagi time tu. Memang Rin 100% memang dekat dalam like dekat atas katil korang. Jadi begitu. Okay, harap korang dengar yang Rin cakap sebab Rin pakai earphone sebab Rin takut, sebab sekarang tengah hujan. Jadi cerita dah begitu. So diceritakan lagi ya korang. Rin tengah malam Rin terjaga, and dalam separuh sedar bagi Rin lah. Rin ingat macam tu lah kan, separuh sedar. Di mana masa tu okay, Rin bukan diri Rin lagi, memang 100% orang lain. Okay, orang dekat situ dah pandang lain kat kita lah. Macam orang-orang yang sakit kat situ semua dah pandang kita lain macam lah. Sebab tak macam Rin lah, tiba-tiba pergi sana merayau berkata orang. Nurse dah bagi tahu dah, okay, duduk diam-diam. And dia memang malam memang tak ada lah nurse, memang dia akan duduk dekat luar lah. So kita yang kena diri kita sendiri, kita nak pergi mana, kau pergi bilik air ke apa semua. Tapi memang diorang semua tengah tidur, korang selesa semua tidur. Rin merayau. Okay, part yang paling Rin rasa ingat sampai sekarang adalah Rin mengacau nurse dekat luar. Nurse saya cakap awak kat dalam, jangan kat sini, awak sakit dia kata macam tu kan. So macam nurse main lah sini macam dia dah pelik dah. Lepas tu Rin teruslah pergi ke Rin punya katil balik. Okay, sebab kita separuh sedar, kita memang tak ingat apalah kan. Lepas tu Rin macam pelik lah sebab kita separuh sedar tapi masih lagi diri Rin juga, and separuh orang lain. Okay, Rin goyang-goyang kaki and cakap sorang-sorang. Korang pelik tak? Rasa takut korang. And semua yang masih nampak Rin masa tu, macam kawan-kawan yang lain tu, tak kira tua muda tu, yang tengok lah, dia pun macam risau dengan Rin, tiba-tiba jadi orang lain ke, ataupun memang dia gila ke apa ke kan. Yang jadi kita macam dah mulalah jadi orang lain macam tu. And yang paling tak sangka tu, and pergi toilet sorang-sorang dalam pukul berapa pagi tak silap. Memang waktu tu memang kita tahulah kan, waktu orang benda-benda yang tidak sepatutnya lah macam tu kan. And ni pergi sorang-sorang pergi bilik air, and cakap sorang-sorang lagi again. And yang paling kelakar, cakap dekat cermin kat depan toilet tu, and cermin and stay, cakap sorang-sorang macam tu. Ini bagi tahu korang lah, okay, ni yang Rin rasa lah. Sebab kita separuh sedar, jadi kita boleh cerita dengan korang lagi. Okay, Rin cakap lah, cantik tak diri Rin dan sebagainya lah macam tu kecil. Lepas tu Rin sedar lagi, apa ni. Lepas tu Rin macam nak pergi depan balik, nak pergi kata Rin balik, tapi rasa macam tak nak pergi macam kenapa dengan aku ni kan, macam tu kan. Lepas tu Rin tekad juga ni nak pergi dekat katil balik, and sampai ke pagi juga lah jawapannya dalam pukul
3, 4 macam tu, Rin masih lagi jadi watak orang lain. Sampai ke pagi korang ni tak tidur sebab kita rasa macam dia jadi orang lain. Lepas tu paginya dia macam biasalah, dia dah bangun semua and then semua macam biasa, tapi rasa macam yelah kita tak sedap lah dengan orang-orang yang sekeliling kita bila nampak kita macam tu tau. And esoknya lagi Rin buat benda yang sama juga, and very extreme lagi yang itu. Sebabnya Rin macam biasa pukul 2-3 pagi juga pergi toilet, okay, pergi bilik air. Okay, sebelum nak balik tu Rin macam kacau gila. And dekat meja katil tu kan, ada meja kita selalu makan tu kan, memang dah ada kat situ. Rin tengok macam mata Rin berubah 180 tau. Macam bukan dah tak nampak tau, tiba-tiba tak nampak korang. And Rin macam risau, and Rin cakap dengan orang-orang kat situ macam, apa dengan mata saya? Saya menjerit-jerit. Kita dah jadi macam dah lain dah, macam kita dah alu dengan apa yang kita buat. Macam sampailah macam nurse pun risau saya. Dia pun bagilah ubat penenang untuk kita bagi. Bukan tenang lah, macam bagi ubat yang macam bagi kita relax dulu, macam tu kan. Bagi tenang, bagi jiwa kita tenang. And okay, so sampailah waktu untuk Rin balik. Okay, waktu tu Rin balik, story nak balik lah. Ada husband benda balik daripada Mat Sedang. So waktunya dia pun ambil Rin lah. Okay, elok je masa dia ambil tu. Okay, semua okay. Ambil pagi tu tengah hari tu dia ambil. And okay, steady je. And sampailah ke tengah malam, Rin dah berubah and hilang ingatan 100%. Tapi tak 100%, dia macam separuh je lah, macam 50 macam tu. And macam ditanya lah, ni siapa nama, siapa nama jiran kita, ini semua. Rin tak tahu, Rin tak ingat siapa. Asyik baiklah husband Rin ingat kan, tapi walaupun sikit-sikit macam tu. Okay, sampai nak dekat maghrib tu, Rin dah jadi orang lain. Rin dah kena rasuk banyak gila benda yang dia terkena. Dari situ Rin cuba kontrol tapi tak boleh. Dan begitulah sampailah pukul berapa tu husband Rin call kawan Rin daripada TikTok. Okay, dia berubat juga. Dia selalu berubat dekat dalam live juga. And kita kan pun dekat, okay, dekat dengan tempat Rin. And then terus call, dia dah terus datang sini and terus check Rin. Okay, tengok macam mana. And dia kata memang banyak gila benda yang kacau Rin, dan termasuklah dalam hospital and datang dekat Rin. Di situlah puncanya yang Rin kena rasuk dan macam-macam. Kita ni tak boleh cerita lah bendanya, tapi seperti mana tu Rin jadi orang lain gitu. Tapi masa sebelum nak balik tu, Rin ada masuk dekat katil yang belakang sekali. Sebab belakang tu kita dah mula start nak balik tau. Jadi kita nak start yang depan tu kita dah masih lagi kritikal. Jadi yang makin ke belakang tu adalah makin masa untuk kita nak balik lah. Tapi tunggu time lah, kita betul-betul sihat, betul-betul okay, baru kita boleh balik. Tapi sampai pun doktor cakap your wife ni tak okay ni, apa semua, macam mana ni. Tanya husband, tapi dia kata okey je. Dan Rin berubat juga masa malam tu juga. Dia check Rin semua. Satu punca juga dibawa balik lah. Benda tu diikut kita balik. Yang bukan dibawa balik, diikut kita balik dekat hospital tu. Tapi sebelum itu selang 3 hari tu Rin memang tukar katil lah. Memang katil tu Rin katil nombor berapa 8 ke 7 macam tu, tak silap lah. Saya rasa 8 tak silap Rin. Dia lepas dah buka pernafasan semua, everything, kita dapat tube semua.
Doktor cakap okey awak kena pakai ni dulu, okey stay dulu macam mana, tengok kalau betul-betul okey baru boleh balik. Okey, masa tu memang kita tak fikir apa lagi lah, memang fokus kat situ je. Lepas tu dia dapat katil tu depan Rin. Korang nak tahu tak orang yang dah meninggal, dah bungkus putih tu kan, bungkus putih tu kan, dah bungkus lituk lah gitu kan, tutup lituk gitu kan. Rin memang tak boleh tidur dia jawapan dia kan. Depan situlah, dari situlah kita tengok macam mana pengalaman kita terkena, dan juga kita akan dapat rasai lah benda-benda yang orang meninggal kat depan mata kita. Tapi itulah pengalaman satu benda yang rasa macam takkan lupa sampai bila. Macam tu. Okey, tu je yang Rin nak cerita pada korang. Pengalaman Rin dekat hospital, very simple, very rasa bukan seram sangat pun kan bagi korang. Jadi boleh lah, sebab Rin memang nak luahkan hati Rin. Tapi ya, Rin rasa macam mana pengalaman Rin dekat hospital bila kita merasai jumpa benda macam tu. Tapi masa juga yang Rin cakap dengan korang tu, Rin ada sebelum nak pergi ke kira tempat jauh sikit lah daripada keluar. Sebelum dekat ward tu, dia ada masuk dekat, bukan masuk lah, kita duduk dekat luar tau, mesti duduk dekat luar, and diawasi dengan nurse. So masa tu memang Rin rasa macam Rin bukan dalam tempat tu. Dia macam tempat apa ni, macam tempat apa ni macam tu kan. Dia macam lain tau, macam apa ni kan, macam tu. Ya, and Rin pun pelik sebab Rin berdua je masa tu, memang dua, tapi yang lain belum ada lagi. Memang kat luar tu memang di kena kuarantin, bukan kuarantin lah, maksudnya dipantau, betul-betul dipantau dengan doktor, dengan nurse. Okay, so yang masa nak kat ward tu, memang Rin masuk kat luar dulu sebab memang kena kat situ. And ini macam dalam tempat yang bukan, macam mana nak jelaskan pada korang, tempat yang gelap and macam sempit lah, tempat dia sempit gitu, tak selesa untuk kita lah, maksudnya rasa macam tu. Sedangkan benda tu luas, selesa semua, tapi kenapa dia rasa macam tak selesa, dia terus macam mengacau lah tiba-tiba. Jangan cakap dengan nurse, jangan maksudnya jangan tinggalkan saya, yang saya takut macam tu. Lepas tu saya telefon nurse telefon husband Rin, call Rin, cakap lah dengan husband, aku nak balik, aku tak nak ada sini macam tu. Dia pelik lah nurse macam tu. Rupanya Rin memang dah kena rasyuk, dah kena kacau dekat hospital. Ya, apa pun satu pengalaman, satu experience yang luar biasa, and bersyukur dapat rasa semua ni. And memang sakit, memang boleh bawa maut, tapi alhamdulillah Allah masih selamatkan Rin masa tu. Memang berdoa masa juga, harap yang lain pun selamat dan tak ada apa-apa jadi macam tu. Dan juga Al-Fatihah kepada yang dah meninggal dekat hospital masa tu, dan yang tak boleh lupa kejadian kat situ. Sumpah sedih gila korang. Kalau rasa macam nak luahkan, nak nangis sekarang, nak nangis korang. Rin tak boleh lupa makcik-makcik kat situ yang harap lah masa sebelum Rin keluar masa tu, harap makcik ni selamat. Dia dah call family semua. Macam rasa macam tu mak Rin tau, sebab masa tu memang mak Rin dah balik kampung tau. Sedih gila tu, memang tak boleh fikir apa, yang pandang je makcik tu. Very aggressive gila makcik tu. Masa tu memang mungkin dia berserah je ke Allah, sebab tunggu masa je nak pergi macam tu. Tapi Rin tak nak dia pergi pun, sebab tapi itulah
ada maut Tuhan je yang tahu kan, kita tak tahu kan. Jadi macam tu lah cerita Rin kali ni. Saya Rin harap pada yang selamat, pada yang masih stay lagi kat hospital, doa korang cepat sembuh. Okay, Rin tak nak kata apa lagi sebab rasa sedih, tak nak kata apa, tak ada luahkan lagi sekarang apa nak cerita dengan korang. Macam tu lah pengalaman kita kat hospital. Rin akan letak gambar Rin dekat hospital macam mana, and drop apa 80 semua Rin akan letak dekat sini, and so Rin akan cerita dengan korang dari simptom-simptom dia. Okay, so yeah, so terima kasih kepada korang. Jangan lupa like, komen, subscribe Rin. Dah pagi korang tak tahu pukul berapa, mungkin dalam pukul 2 lebih macam tu sekarang, sebab tadi hujan lebat, so Rin tak boleh nak buat video untuk korang ya. Lagipun batu penuh pula, memory full. Ya, okay korang, see ya and good night. Bye bye korang, assalamualaikum. Bye bye, see ya.